Okay, now kita masuk kepada peristiwa tidak bersandar dan juga peristiwa bersandar ataupun independent event dan juga dependence event. So nama pun depends. So maknanya depends tu dia akan depends kepada peristiwa A. Okay, kalau independence maknanya dia boleh sendiri-sendiri. Okay, maknanya dia tidak bergantung. Contoh dia dekat sini kita fahamkan dulu peristiwa tidak bersandar. Okey, peristiwa tidak bersandar dia melibatkan dua peristiwa. Okey, peristiwa A dan peristiwa B tidak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Maknanya dia tidak bersandar. Okey, itu adalah peristiwa tidak bersandar. Peristiwa bersandar ataupun nama dia dependent. Semua orang tahu dependent tu apa? Okey. Okey, so maknanya kalau dependent dia bergantung kepada peristiwa A. Maknanya dia mempengaruhi kejadian peristiwa B ni, dia akan mempengaruhi peristiwa A ni akan mempengaruhi kejadian peristiwa B. Nanti kita tengok contoh dekat bawah ni, mana satu peristiwa tidak bersandar, mana satu peristiwa bersandar. Kita tengok contoh. Kotak P mengandungi 5 kad yang berlabel dengan huruf ruang, R-U-A-N-G. Okay, kes pertama. 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Okay, clue dekat sini adalah tanpa pemulangan. So kalau kita fikir tanpa pemulangan, okay, bermakna peristiwa yang kedua tu, okay, dia akan peristiwa kedua tu dia akan terpengaruhlah dengan peristiwa A. Maknanya dia bergantung. Kalau dia bergantung, automatik dia akan jadi peristiwa bersandar. Okey, maknanya dia akan jadi dependent variable. Okey, maknanya dekat sini dia kata tanpa pemulangan. Contoh dia dekat sini, dia ada ruang. Dia ada letter ruang. Okay, tulis ke barang kalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Okay, jadual kita tak payah buat jadual lah. Kita buat kes 1 dulu. Okay, ini adalah kes 1. Okay, dia ada ruang R-U-A-N-G. So, first kali kita keluarkan kad R. Kalau kita keluarkan kad R, bermakna ke barang kalian yang kedua tu dia akan dapat U-A-N-G. So dia ada 4 saja. Maknanya yang kita ada 4 daripada 5 ni, okay, original dia adalah 5. So bila kita buat tanpa pemulangan, okay, bermakna yang tinggal adalah 4 sahaja untuk peristiwa yang kedua. But that's why dia kata dia bergantung. Kalau dia bergantung, dia terus akan jadi peristiwa bersandar. So kita nak buat cara senang, kita buat macam ni je. Okay, first kita keluarkan R. Okay, bila awak keluarkan R, mungkin yang kedua tu awak akan dapat U. Okay, and then awak akan dapat A. Mungkin awak akan dapat N. Mungkin awak akan dapat G. So dia akan jadi RU, RA, RN dan juga RG. Okay, maknanya yang ini adalah yang pertama. Ini yang first, ini yang second. Okay, kita tengok dekat sini, kebarang kalian yang pertama. Maknanya dikata kat sini mendapat huruf konsonan kali pertama. Okay, ini konsonan kali pertama. Okay, kita dapat R. Yang konsonan kali kedua adalah U-A-N-G je lah, sebab R ni dia tak pulangkan. So bila dia tak pulangkan, yang balance dia adalah U-A-N-G. Kita tengok yang kedua pula. Contoh, kad yang pertama awak dapat bukan R. Okay, mungkinlah awak akan dapat U pula. So kita buat U. Okay, so U kat sini. Okay, U, kalau dah dapat U, yang kedua mungkin dapat R. Okay, kedua mungkin dapat A, N. Okay, satu lagi awak akan dapat G. So probability dia adalah UR, UA, UN dan dia akan jadi UG. Okay, next after U adalah A. Okay, A dah keluarkan A yang pertama, kemudian yang kedua adalah R, U, N, G. So kita tulis AR, AU,
AN, dan last sekali AG. After A, kita pergi kepada N. So NR, NU, NA, NG. Kita tulis dalam bentuk set. NR, NU, NA, last sekali adalah NG. Okay, after N dah habis, kita pergi pula kepada G. Okay, GR, GU, GA, GN. So dia akan jadi GR. Sekejap cikgu tulis. Okey. So kita dah siap. Okey, bermakna dekat sini awak boleh nampak kat sini ruang sampel dia ada berapa? Okey, first ruang sampel yang pertama kita adalah 5 sebab dia 5 letter. So maknanya NS kita yang pertama adalah 5. So 5. Okey. Yang kedua, lepas kita keluarkan yang pertama, kita tak masukkan balik. Bila kita tak masukkan balik, yang kedua tu dia ada 4 sahaja. So kita darab dengan 4. So jawapan dia akan jadi 20. Okey, so sekejap cuba padam. So dia akan jadi 20 set. So kita semak balik, betul ke ada 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, bermakna ini adalah peristiwa bersandar. Senang je nak tahu peristiwa bersandar tu macam mana. Dia mesti tanpa pemulangan. Kalau tanpa pemulangan, okey, bermakna peristiwa A, okey, awak nampak kat sini, peristiwa A ni akan mempengaruhi peristiwa B. Maknanya daripada 5 ni dapat guna 4 je untuk second. Maknanya dia mempengaruhi. Ini adalah dependence variables. Kita tulis. Okay, dependent. Okay. Yang kedua, contoh yang kedua, kita pergi ke next video. Okay, next kita masuk kepada case 2. Okay, untuk case 2, kita tengok dekat sini dia kata 2 kepingkat dipilih secara rawak dari kotak P, satu demi satu dengan pemulangan. Okay, dengan pemulangan bermaksud bila dia dah ambil kad yang pertama tu, okay, bila dia dah ambil kad yang pertama, contoh kan, kad dia sama juga ruang. Okey, bila dia dah ambil kad pertama ni, dia tarik kad pertama, dia dapat R. Maknanya dia lepas tu, dia letak balik dalam kotak tu. Bila dia letak balik dalam kotak tu, R tu akan wujud tak? Wujud kan? So maknanya yang pertama ada 5. Okey, so macam mana kita nak kira ruang sampel dia? Kita tengok. Okey, N, S sama dengan, okey, yang pertama kita ada 5. Sebab apa? Dia ada 5 letters. Okey, R, U, A, N, G. Yang pertama ada 5. Lepas tu kita letak balik. Kita dah ambil R ni, kita letak balik untuk second kita nak ambil tu. Okey, second yang kita nak pilih tu, kita letak balik. So, kemungkinan kita akan dapat R juga tak? Dapat kan? So, maknanya 5. Yang kedua pun kita akan dapat 5 juga. Maknanya daripada 5 juga. Dia tak sama macam case 1 tadi. Okey, so dia akan jadi ruang sampel dia 25. Okay, next. Macam mana kita nak buat? Okay, sekarang ni case 1. Okay, case 1 tadi kita buat bila dah dapat R, kemungkinan yang kedua tak akan dapat R kan? Tapi untuk case 2, disebabkan dia dengan pemulangan, berkemungkinan kita akan dapat R lagi sekali. So, cikgu tambah dengan color lain, dia akan jadi R. Sama juga untuk U. Okay, you akan dapat U lagi sekali kan? So, dia akan jadi U. Okey, yang ni pun sama juga. Dia akan jadi A. Okey, yang bawah ni, N ni, kita akan ada N juga. So, dia akan jadi N. Okey, last. Yang G ni, akan ada G lagi sekali.
So dia akan jadi G. So ruang sampel dia semua akan jadi 25. Sebab apa sini 5? 5 darabkan dengan 5 set. So jawapan dia akan dapat 25. Itu contoh untuk kes 2, iaitu dengan pemulangan. Dengan pemulangan bermakna itu adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, tidak bersandar maknanya peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Maknanya daripada 5, first choice 5, second choice pun 5. Okey, maknanya dia tak kurang kat mana kan? Maknanya dia tidak bersandar.